Baik, fenomena jerebu yang semakin kritikal pastinya memberi kesan kepada kesihatan terutama kepada warga emas dan juga kanak-kanak. Dan untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai gejala penyakit yang berpunca daripada jerebu ini berada di talian ketika ini adalah pakar perubatan yang juga bekas Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Dr. Krishna Kumar. Selamat petang, Doktor. Selamat petang. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan atau ulas berkenaan dengan penyakit ataupun gejala yang mungkin akan dihadapi oleh orang ramai akibat daripada pendedahan secara berterusan kepada jerebu ini, Doktor? Okey, jerebu ini sekarang ini menghalang langit yang di Malaysia ini dan terdapat banyak komponen di dalam jerebu ini. Saiz dia berbeza dan kesan dia mungkin berbeza juga. Kesan dia terutama sekali adalah pada sistem pernafasan dan terutama pada paru-paru kita. Dan oleh sebab itu kalau kita telah diekspos pada jerebu ini untuk waktu yang berlanjutan, mungkin kita akan dapat kesan serta-merta serta juga kesan lanjutan. Kesan serta-merta adalah kita mendapat penyakit terutama batuk, sesama dan mungkin radang paru-paru. Orang-orang yang mempunyai risiko yang tinggi seperti pesakit-pesakit yang mengidap penyakit paru-paru, lebihlah kesan dia terhadap kesan jerebu ini dan biasanya penyakit mereka menjadi lebih teruk. Doktor, kalau seperti doktor sebutkan sebentar tadi, ada beberapa gejala iaitu gejala jangka pendek dan juga gejala jangka panjang. Dan biasa gejala jangka pendek itu seperti selsema, sakit tekak, sakit mata seperti yang disebutkan. Tapi jika ada antara yang mereka ini mengalami gejala seperti yang disebutkan tadi, apa langkah seterusnya? Sebab kadang-kadang kita terfikir bahawa mungkin selsema, ni mungkin selsema perkara biasa. Tapi mungkin mereka tidak sedar bahawa perkara itu boleh terus memburuk. Apa saranan doktor? Okey, saranan saya adalah seperti ini. Sebab kita tahu jerebu ini sekarang ini berlanjutan. Jadi kita kena mengambil tindakan berwas-was. Kita perlu kurangkan keluar dari rumah jika kita boleh dielakkan. Kita hendaklah mengurangkan aktiviti fizikal di luar. Kita merancang keluar untuk mendapatkan keperluan-keperluan kita. Kita terpaksa minum air yang lebih banyak sebab cuaca ini tidak elok untuk kesihatan dan untuk mengurangkan risiko dehidrasi. Dan kita juga kena mengurangkan ambil garam yang mungkin juga menjadikan dehidrasi itu lebih teruk. Perokok-perokok juga dinasihatkan supaya mengurangkan merokok sekarang sebab ini meningkatkan lagi kesan jerebu pada mereka. Dan janganlah bakar benda sampah sarap di luar. Dan jika anda mempunyai sebarang simptom, baik pergi terus jumpa doktor yang terdekat untuk mendapat nasihat yang berpatutan. Jika dia masalah dia kecil, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau berlanjutan nanti terpaksa masuk ke dalam hospital dan menerima rawatan yang terperinci lagi. Oleh sebab itu pengelakan itu lebih bagus daripada merawat penyakit tersebut. Doktor, andai katalah kita terpaksa juga berada di luar, di depan udara yang terbuka dan tidak berada di rumah. Adakah pemakaian topeng itu cukup untuk memastikan kita tidak terkesan daripada jerebu? Okey, topeng itu menolong sedikit sebanyak. Dia menghalang saiz-saiz partikel yang besar. Tetapi kalau kita nak pastikan kita nak tidak menghidu saiz partikel yang kecil, kita kena pakai mask jenis N95 atau N100. Tetapi jika kita memakai topeng seperti N95 dan N100, kita akan mendapati memang susah nak bernafas sebab lubang-lubang udara untuk kita bernafas itu adalah sangat halus dan rasa pun susah nak bernafas. Oleh sebab itu, pengelakan keluar adalah yang paling bagus.